Maka sunat mendahulukan kanan itu yang lain daripada membasuh dua tangannya. Yang pertama wuduknya. Pada pertama wuduknya. Dan dua pipinya dan dua telinganya. Dan dua pihak kepalanya. Pada menyapu kepala. Maka segala perkara itu sunat disertakan membasuh keduanya sekali. Dan sunat mendahulukan kanan itu. Masalah dulu katanya sunat kita menganan pada perbuatan wuduk. Masalah katanya sunat menganan pada perbuatan wuduk itu, maka masalah kata sunat itu lain daripada masalah yang akan disebut di sini. Katanya maka sunat mendahulukan kanan itu, masalah kata sunat menganan yang lain daripada membasuh dua tangan, jadi dua tapak tangan. Membasuh dua tangan pada pertama wuduk, yakni pada permulaan wuduk. Pada pertama wuduknya, yakni pada permulaan wuduknya. Dan dua pipinya, jadi ketika membasuhkan dua pipinya, dan dua telinganya, yakni ketika sapukan dua telinga. Dan dua pihak kepala, pihak kiri, pihak kanan, pihak kiri, pada menyapu kepala. Maka dia katanya, maka segala perkara itu sunat disertakan. Maka segala perkara itu disunatkan, sunat disertakan membasuh keduanya, keduanya, dua tangan, dua pipi, dua telinga, dua pihak kepala sekaligus. Maknanya tidak ada tidak didahulukan kanan di atas kiri, hanya disertakan. Jadi masalah kata sunat menganan pada perbuatan wuduk itu lain daripada masalah basuh dua tapak tangan pada permulaan wuduk, dan lain pada dua pipi pada muka pada ketika basuh muka, dan pada dua telinga, sapu dua telinga dan sapu kepala. Maka walaupun tapak tangan tu dua belah, tetapi sunat dibasuh sekaligus. Jadi kedua-dua tu dua belah tangan kiri dan kanan tu disertakan pada basuh. Begitu juga pipi, pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri itu sekaligus kita basuh. Dengan maknanya kita cebok dengan dua belah tangan. Apabila kita dua belah tangan tu jadi boleh meratakan sekaligus pipi sebelah kanan, sebelah kiri. Dan dua telinga. Dua telinga, tangan kanan sapu telinga kanan, tangan kiri sapu telinga kiri serta. Dan dua pihak kepala ialah pihak kanan dan pihak kiri. Pihak kanan, pihak kiri ketika menyapu kepala pun tidak ada dulukan sebelah kanan di atas sebelah kiri. Semuanya disertakan pada sapu. Kenapa boleh katanya sunat disertakan pada yang tersebut tadi? Kerana ilat pada sunat disertakan. Sunat disertakan pada kesemua sani kerana bahawasanya yang tersebut. Kerana bahawasanya yang tersebut daripada dua tangan, dua pipi, dua telinga, dua pihak kepala itu terlebih mudah baginya. Salah. Kerana bahawasanya disertakan. Kerana bahawasanya rajak ada disertakan. Kerana bahawasanya disertakan itu lebih mudah, lebih senang baginya, bagi orang yang mengambil wuduk. Jadi
masalah dua tapak tangan, dua pipi, dua telinga, dua pihak kepala, terlebih senangnya kita sapu, kita buat, kita kerjakan dengan sekaligus. Sebab itu dia tak jadi payah lah. Tapi jadi senang tu nisbah bagi orang yang ada dua belah tangan. Bagi orang yang ada dua belah tangan tu lebih senang bagi dia ni ialah sekaligus. Bahkan orang yang mempunyai sebelah tangan, kalau dia ada sebelah tangan, seperti dijadikan dia sebelah tangan, artinya tangan dia tu terpotong sebelah, maka sunat baginya menganan sekaliannya. Maka sunat menganan, mekanankan sekalian yang sebut. Memanglah mereka tapak tangan tu tengoklah tangan mana yang sebelah ada. Tapi kalau basuh muka, kita dengan sebab orang yang ada tangan sebelah tu dia nak merata pipi sebelah kanan, pipi sebelah kiri sekaligus tu tak boleh. Sebab sebelah tangan. Kalau dua belah tu boleh sekaligus gitu. Tapi kalau tangan ada sebelah, maka sunat basuh pipi sebelah kanan dulu daripada pipi sebelah kiri. Kalau muka. Dan sapu dua telinga pun begitu juga. Dengan sebab dia ada sebelah, sebelah kanan dulu, kemudian sudah sebelah kiri. Dan dua pihak kepala pun begitu juga. Kalau bagi orang yang ada sebelah tangan, maka didahulukan pihak kepala sebelah kanan. Jadi dia sapu sebelah ni dulu. Dia sapu sebelah kanan dulu, kemudian diikuti dengan sebelah kiri. Dengan sebab dia ada sebelah kanan tu nak meratai sebuah kepala sekaligus tu tak mungkin. Itu maknanya kerana maka sunat baginya mekanankan sekaliannya. Sama juga dengan orang yang tangan mana-mana sebelah pada dua belah tangan tu tak boleh bergerak, maka sama dengan orang yang ada sebelah tangan. Maka sunat menganan pada yang tersebut tadi. Dan sekira-kira yang disunatkan menganan, maka makruh mengirikan. Dan sekira-kira yang disunat menganan pada semua masalah yang termasuk di dalam katanya sunat kita menganan, maka sekiranya kalau dia mendahulukan sebelah kiri, maka adalah hukumnya makruh. Jadi tempat mana yang sunat mendahulukan sebelah kanan, masalah basuh tangan, masalah basuh kaki, itu sunat menganan. Tetapi dan juga masalah orang yang ada sebelah kanan, ada sebelah tangan saja, maka ketika dia sapu telinga, ketika basuh pipi, ketika sapu kepala, maka sunat mendahulukan kanan juga. Sekiranya mana-mana masalah yang dikatakan sunat menganan, sunat mendahulukan sebelah kanan, maka makruh mengirikan. Kalau guna mulai dengan sebelah kiri, atau guna sebelah kiri itu, maka adalah makruh hukumnya. Dan setengah daripada sunat-sunat wudu. Dan setengah daripada sunat-sunatnya, sunat-sunat wudu menghadapkan kiblat. Jadi menghadap kepada jihad kiblat. Pada waktu kita ambil wudu, sunat kita menghadap kepada jihad, kepada pihak kiblat, arah kiblat. Pada waktu mengambil wudu, disunatkan kita menghadap kiblat waktu pada masa mengambil wudu. Ketika kita nak ambil wudu tu sunat kita menghadap kepada arah kiblat. Sebabnya boleh disunat kerana kiblat itu terlebih mulia daripada segala pihak, segala jihad. Maknanya sebelah mana-mana pun, pihak mana-mana pun, yang paling mulianya ialah pihak kiblat. Jihad kiblat
yang terlebih mulia. Sebab tu apabila kita mengambil wuduk, kita menghadap kepada pihak, kepada jihad yang terlebih mulia. Ilat dia begitulah. Maka jika kesamaran atasnya atas seorang, maka yang kias sunat ijtihad. Maka jika kesamaran atasnya atas seorang yang mengambil wuduk. Kesamaran tu maknanya dia tak tahu sebelah mana ke sebelah kiblat. Pihak mana ke pihak kiblat. Jadi kita pergi kepada suatu tempat yang kita tak pernah pergi. Biasanya kita jadi kelirulah pada masalah kiblat. Sebelah mana kiblat. Maka apabila kita jadi kesamaran, keliru, sebelah mana sebelah kiblat, maka dia katanya maka yang kias, mengikut kias pada maka yang kias, yakni kias dengan masalah solat. Kias, yakni kias dengan masalah solat. Sunat ijtihad. Sunat yang disunatkan ijtihad. Ijtihad tu untuk nak dapat tahu sebelah mana sebelah kiblat. Jadi kias dengan masalah solat. Dia gini. Masalah sembahyang, kita maklum setengah daripada syarat bagi nak sah sembahyang itu ialah menghadap kepada kiblat. Maka sekiranya kita berada di mana-mana tempat, apabila kita berada di mana-mana tempat, tetapi apabila kita nak solat itu, apabila masuk waktu solat, kita pun nak solat, maka tak tahu sebelah mana kiblat. Apabila tak tahu sebelah mana kiblat tu, tak boleh kita sembahyang dengan secara agak-agak tu, tak boleh. Maka mesti kita berijtihad untuk nak mendapatkan kiblat sebelah mana. Untuk nak menentukan kiblat sebelah mana. Itu masalah, itu wajib. Untuk nak sahkan sembahyang, itu wajib kita ijtihad. Ijtihad untuk nak dapatkan kiblat sebelah mana, dengan secara ijtihad tu kita tengok alamat-alamat dia lah. Kalau malam tu tengok bintang, tengok bulan, tengok bintang. Kalau siang hari tu tengok matahari. Kalau tak zahir matahari, tengok puputan angin. Dia orang yang pandai tu dia boleh tahulah. Waktu ni, bulan ni, biasanya angin daripada sebelah ni menghadap kepada sebelah ni. Angin daripada utara ke, daripada mana. Atanya tengok kepada cenderung pokok-pokok. Ada juga, tengoklah. Jadi maknanya kita ijtihad untuk nak mendapatkan kiblat tu dengan secara kita tengok kepada alamat. Cari alamat, tandaan yang menunjuk bahawasanya kiblat ke sebelah mana. Tapi waktu sekarang tu senanglah, ada GPS, ada apa semua. Tapi pada zaman dulu tu dia kena tengok pada alamat-alamat untuk nak dapat tahu bahawasanya kiblat tu ke arah mana. Maka itu dikatakan ijtihad pada kiblat. Mana cari alamat, cari tandaan untuk nak menentukan. Maka kias, maka itu masalah solat. Maka kias mana kira sama. Maka kias dalam bab wuduk, dengan sebab sunat kita mengambil wuduk menghadap kepada jihad kiblat, kepada pihak kiblat, maka sunat apabila kesamaran tu mana tak tahu katanya kiblat sebelah mana, maka kita ijtihadlah. Dengan secara kita periksa kepada alamat-alamat yang boleh menunjuk kepada kita katanya kiblat sebelah ni. Begitulah. Maka masalah di sini disunat. Tapi asal masalahnya kias di atas ijtihad pada kiblat dalam masalah solat. Begitu.
Itu maknanya macam mana pun seboleh-bolehnya nak menghadap kepada jihad kiblat juga. Walaupun kiblat tu jadi kesamaran, tak jelas pihak mana, maka belum pada kita ambil wuduk tu kita ijtihad lebih dulu. Kita tengok alamat dulu, sekiranya waktu masih luas lagi. Begitulah, kalau waktu dah tak luas, maka kita ambil wuduk dengan keadaan tak tahu kiblat sebelah mana lah. Tapi nanti nak solat pun dia kena ijtihad juga. Nanti nak solat pun kena ijtihad juga untuk nak tahukan kiblat sebelah mana. Dan setengah daripadanya duduk tempat yang tiada tercapai kepadanya periciknya, yakni air wuduk. Setengah daripada sunat-sunat wuduk. Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk duduk oleh seorang yang mengambil wuduk. Duduk di tempat, duduk ni maknanya kita berhenti itulah. Tak mesti duduk. Berdiri pun samalah. Duduk tu mana berhenti. Maksud dengan duduk tu mana berhenti. Duduk ke berdiri ke samalah. Sebab maksud dengan duduk tu ialah berhenti. Kalau bahasa Arab tu bukan makna jalasa. Kalau jalasa tu duduk. Ni daripada bahasa Arabnya waqafa, berhenti. Berhenti dengan secara duduk ke, dengan secara berdiri ke, itu dimaksud dengan duduk. Sebab terjemuh daripada bahasa Arabnya waqafa. Kita berhenti, kita duduk tempat, yakni di tempat yang tiada sampai kepadanya kepada seorang yang mengambil wuduk, tak sampai kepada dia, yang tiada tercapai, tiada kena kepadanya perciknya, apa dia, yakni air wuduk. Jadi kalau nak duduk pun duduklah, kalau nak berdiri pun berdirilah. Tetapi kita cari tempat yang sekiranya kita ambil wuduk, air wuduk tu tidak mengecik naik kepada kita. Jadi kalau kita berdiri, maka kalau tempat di depan tu yang tinggi pada kita, biasanya air tu akan mengecik, percikan dia tu akan kena kepada kita. Jadi maknanya setengah daripada sunat wuduk di sini maknanya kita pilih tempat. Sekiranya kalau boleh pilih lah. Tapi kalau kat masjid, kat surau tu tempat dah disedia. Sebab itulah apabila nak buat tempat ambil wuduk, di surau ke di masjid tu kena buat sekiranya orang yang berdiri atau duduk ambil wuduk tu, air wuduk dia tu tidak pericik naik, kena penuh kepada dia. Mengecik-mengecik yang yang kena kat lantai tu naik kena dia pula, mesti kena buat supaya air tu tak ada balik kena pada dia. Sekiranya kalau kita di mana-mana tempat tu yang bukan tempat yang disediai, maka kita pilihlah tempat yang agaknya kita basuh anggota muka, tangan, kaki semuanya. Air yang kita basuh tu jatuh di atas tanah, tidak balik kena kita. Begitu. Cari tempatnya begitu. Itu setengah daripada sunat. Dan menghantar bijana, ini setengah daripada sunat. Setengah daripada sunat wuduknya sekiranya kita ambil wuduk daripada air yang tersimpan di dalam bekas. Sekiranya kalau kita ambil wuduk daripada air yang tersimpan dalam bekas yang kecil-kecil, bukan ambil wuduk daripada pipe, daripada pili, artinya daripada kolah, maka sekiranya kalau kita nak ambil wuduk daripada beldi ke masalan, daripada air yang ada simpan di dalam beldi, artinya kita nak ambil wuduk yang tersimpan di dalam kendi, maka cara kita nak letak bekas itu.
Cara kita nak letak bekas itu, nak letak ke mana? Dia katanya menghantar, yang ni sunat, dan sunat menghantar letaklah. Sunat menghantar, sunat kita letak bijana, bekas isi air, bekas air lah. Bijana tu yang luas mulutnya, seperti baldi. Yang luas mulutnya seperti baldi. Dia baldi ni kalau mulut dia terluas, kita nak ambil wuduk, kita kena cebok. Kita kena cebok kalau mulut dia terluas. Bijana yang luas mulutnya. Seperti baldi, artinya pasu ke. Menghantar letak tu pada pihak kanan. Pada sebelah kanan. Supaya mudah, supaya senang cebok daripadanya. Jadi cebok tu cebok dengan tangan lah. Jadi kalau letak di depan tu, dia tak boleh letak di depan. Takutnya ketika basuh tu air mengecik masuk dalam bekas. Air mustakmal mengecik masuk di dalam bekas. Sebab tu jadi maknanya kalau kita ambil wuduk daripada air yang tersimpan, yang letak disimpan dalam baldi, maka kita letak sebelah kanan. Kita letak sebelah kanan, letak sebelah kanan. Jangan letak sebelah depan, sebab ketika kita basuh muka tu takut air mustakmal masuk dalam bekas. Jadi sunatnya kita letak sebelah kanan. Apabila letak sebelah kanan tu, jadi senanglah kita nak ambil tu, sebab kita ambil kita bekas di sini. Apabila kita nak ambil, senang kita cebok. Mari. Cebok, mari begini. Tu senang. Lagi pulanya, kalau kira tu sebelah kiri pun sama juga kita cebok begitu. Tapi masalahnya kita setengah-setengah perbuatan tu kita nak mendulukan sebelah kanan. Kita nak mendulukan sebelah kanan pada setengah-setengah tempat. Maka sekiranya kalau bekas yang jenis mulutnya luas, kita nak ambil air tu kena cebok, maka kita letak sebelah kanan. Itu sunat. Dan menghantarkan pada pihak kiri, kita letak sebelah kiri. Jikalau picik mulutnya, mulut bijana. Bekas air kita tu mulut dia sempit. Jadi kita ambil wuduk tu bukan dengan secara cebok. Bahkan kita ambil wuduk daripada bekasnya dengan secara tuang. Misalnya seperti ibrik, kendi, botol yang mulut dia sempit, maka dia katanya sunat kita letak sebelah kanan. Supaya mudah, supaya senang mengambil air daripadanya pada kanan. Jadi senang. Sebab kalau kendi, misalnya ataunya botol, kita letak sebelah kanan. Apabila kita letak sebelah kanan ni, maka kita pegang kendi, tuang sebelah kiri. Sebab dia bekas daripada umpama kendi itu, maknanya kita nak basuh tapak tangan pun, nak basuh sekaligus pun dia susah. Maka disunatkan mendulukan menganan. Maka apabila kita letak sebelah kiri, maknanya kita boleh pegang dengan tangan sebelah kiri, kita tuang kepada tangan sebelah kanan. Begitu. Jadi pegang kendi dengan tangan kiri, tuang kepada tangan kanan, basuh. Jadi itu kalau jenis bijana bekas itu mulut sempit, seperti kendi, maka kita letak sebelah kanan, maka kita pegang, tuang masuk dalam tangan sebelah kiri, kita letak sebelah kiri, kita pegang bekas itu, kendi itu dengan tangan kiri, kita tuang masuk dalam tangan kanan. Jadi itulah cara kita letakkan bekas air sekiranya kalau kita ambil wuduk daripada air, daripada bekas. Tengok. Jadi halusi pada masalah sunat-sunat ambil wuduk, dia kira sunat tu sampai cara letak bekas tu pula. Dan setengah daripada sunat-sunat wuduk meninggalkan minta tolong.
pada menuangkan air atasnya atas orang mengambil wuduk. Setengah daripada sunat wuduk meninggal maknanya meninggal minta tolong orang. Maknanya kita buat sendirilah. Sunatnya jangan minta tolong orang, kita buat sendiri. Jadi maknanya sunatnya kita buat sendiri, kita tak minta tolong siapa-siapa. Kita tak minta tolong siapa-siapa pada menuangkan air atasnya atas orang ambil wuduk. Contohnya kita nak ambil wuduk daripada paip ke masalan atau daripada kendi ke masalan, maka kita tuang sendiri. Kalau tak jadi kesukaran lah, kalau tak jadi kesusahan, melainkan kita orang yang uzur, lainlah. Sekiranya kalau tidak ada kesusahan, tak jadi keuzuran, maka sekiranya boleh kita tuangkan air kepada anggota kita dengan sendiri, maka sunatnya sendiri kita buat. Jangan nak minta tolong siapa-siapa. Tolong pegang kendi, tolong tuang masuk dalam tangan saya, begitu jangan. Itu adalah makruh. Sunatnya jangan minta tolong siapa-siapa. Kerana apa sebab? Kerana apa disunatkan begitu? Kerana bahawasanya yang demikian itu minta tolong. Kerana bahawasanya yang demikian itu minta tolong itu bagi bagai-bagai. Kerana bahawasanya yang demikian itu minta tolong. Minta tolong pada menuangkan air. Bagai. Ini bukan bagi tak. Bagai. Bagai. Mana bagai daripada mengambil bersedap-sedap. Jadi minta tolong orang tuangkan air kepada kita tu masuk dalam bagai mengambil sedap, ambil kesenangan. Ambil sedap, ambil kesenangan. Ambil yang mana mengambil bersedap-sedap, ambil kesenangan, ambil berselesa sen itu tiada patut tak layak. Tiada patut tidak layak dengan orang mengerjakan ibadat. Tak layak. Tak layak dengan orang yang mengerjakan ibadat. Memanglah wuduk itu satu bagai daripada ibadat. Jadi maka iaitu bersedap-sedap tadi. Khilaful aula. Artinya iaitu minta tolong khilaful aula. Hukumnya begitu. Jadi tujuan daripada katanya sunat kita jangan minta tolong siapa-siapa untuk tuangkan. Ya. Jadi sunatnya kita jangan minta tolong siapa-siapa pada untuk menuangkan. Sekiranya kalau tidak ada kesukaran, tidak ada uzur, contohnya kita nak bergerak susah jadi ada penyakit masalah, itu lainlah. Sekiranya kalau kita orang yang sihat, orang yang biasa, maka kita pegang sendiri, tuang sendiri, itulah yang dinaknya. Itulah yang dikandaknya dalam bab amal ibadat. Jadi maknanya dalam bab amal ibadat, dia tak nak bagi kita ambil sedap, ambil senang, dia tak nak. Sebab ambil sedap, ambil senang tu tak layak, tak sepatut dengan masa kita buat amal ibadat. Nak jadi selesa tu tak suka sangatlah dalam bab amal ibadat. Sebab tu setengah daripadanya tempat-tempat yang imam berdiri solat, tempat-tempat yang imam berdiri solat tu biasanya dihapalkan sejadah tu jadi tebal sangat. Jadi nampak selesa sangat. Itu kurang elok. Itu kita sepatutnya jaga. Kalau nak hapal sejadah yang biasa dah cukup. Jadi sampai ada jadi macam lembut sangat, jadi selesa sangat, macam tempat nak tidur itu, maka tak layak tu dengan amal ibadat. Dia amal ibadat tu
Dia memanglah ibadat ni setengah daripada kalau nak cakapnya kita khidmatkan badan kita kepada Allah. Kita memenatkan badan kita kerana Allah. Jadi dalam masa tu kita tak layak, tak sepatutlah kita nak jadi ambil keselesaan, nak ambil bersedap, ambil kesenangan tu tidak. Tak layak. Sebab tu bukan katanya, jangan-jangan kita katanya kalau orang tolong kita lagi senang. Kita lagi senang. Tak begitu. Jadi maknanya senang itulah tak nak dalam amal ibadat. Sekiranya kalau kita boleh buat sendiri. Kita boleh buat sendiri. Malaikat jadi kesukaran. Misalnya kita katanya tangan kita tu tak kuat masalah. Kita nak pegang kendi, nak tuang di atas, nak tuang dengan sendiri, tangan kita tak kuat, itu lainlah. Sekiranya kalau tidak ada apa-apa, maka jangan. Sebab kita ingat katanya, dalam masa ibadat, pada masa kita buat amal ibadat, pada masa kita baca Quran, pada masa kita solat, atau mana-mana ibadat sekalipun, dia tak comel, tak eloklah kalau kita nak ambil bersedap, ambil kesenangan, keselesaan dalam amal ibadat. Sebab tu macam kata tadi tu, sejadah kalau kita hafal dalam solat tu, kalau tidak ada keuzuran apa, jangan tebal sangatlah. Jadi macam tempat tidur pulaknya. Kalau kita berdiri itu macam nak tenggelam kaki, maka itu tak sesuai dengan kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak jadi selesa sangat, itu sebab dalam amal ibadat tu nak kepada bermujahadah. Dalam amal ibadat tu nak kepada bermujahadah. Malaikat lainlah pada waktu kita rehat. Lain daripada waktu kita rehat kat rumah tu naklah kepada selesa. Dalam waktu kita rehat ni pada masa kita beribadat, nak pada kita mujahadah, nak kepada kita berkhidmat kepada Allah, nak kepada mujahadah. Jadi maknanya bagai-bagai kesenangan, keselesaan tu tak nak suka sangat dalam amal ibadat. Dia melawan ni. Dia melawan ni dengan ibadat. Begitulah. Sebab tu setengah daripada sunatnya ialah jangan kita minta tolong siapa-siapa sekiranya kalau tidak ada kesusahan, tidak ada uzur. Adapun minta tolong membasuh akan anggota itu makruh. Tadi minta tolong minta tolong orang lain tuangkan air kepada kita, itu hukumnya khilaful aula. Hukumnya khilaful aula. Minta tolong dia tuang. Dia orang lain tu pegang kendi, artinya cebok air, tuang kepada kita, kita basuh muka sendiri. Itu masalah tadi. Minta tolong orang, minta tolong pada menuangkan air. Jadi orang cebok air, dia tuangkan di atas tangan kita, kita basuh muka dengan sendiri. Itu maksudnya tadi. Itu hukumnya khilaful aula. Jadi khilaful aula tu ringan sedikit daripada makruh. Memanglah khilaful aula tak berdosa, makruh pun tak berdosa, tidak ada dosa. Tapi khilaful aula ringan sedikit daripada makruh. Mengikut khilaf ulama. Tapi kalau minta tolong pada membasuhkan anggota, itu makruh. Jadi kita tidak ada keuzuran, mana-mana keuzuran, maka kita minta orang tu tolong, minta dia tolong basuh anggota dia, anggota kita. Jadi dia tuang, dia basuh muka kita. Yang tadi dia sekadar tuang saja, tuang masuk dalam tangan kita, kita basuh muka sendiri, basuh tangan sendiri. Itu masuk kata minta tolong pada menuang. Adapun di sini minta tolong orang lain pada membasuh. Dialah yang basuh. Kita duduk diam-diam. Kita duduk saja. Kita helakan muka, dia basuh muka kita. Kita helakan tangan, dia basuh tangan kita. Kita helakan kaki, dia basuh kaki kita. Maka itu adalah makruh. Lain daripada tadi. Tadi sekadar tuang, di sini dia yang membasuh.
Maka sekiranya kalau kita bukan orang yang ada uzur, maka hukumnya makruh. Dia maknanya berat sikit pada tadi. Tadi hukumnya khilaful aula, adapun sini hukumnya makruh. Hmm. Hmm. Itu dua lah. Minta tolong pada tuang tu lain, minta tolong yang lain membasuh atau menyapu, itu lain. Dan pada menghadirkan bagi air, bagi tak nak. Dan pada menghadirkan air, naknya begitu. Dan pada menghadirkan air tiada mengapa. Maknanya tidak khilaful aula, tidak makruh. Tiada mengapa dengan dia dengan menghadirkan air. Menghadir itu maknanya kita minta tolong siapa-siapa ambil air kepada kita. Air untuk kita ambil wuduk. Kita katanya tolong ambil air tolong ambil air dalam botol ke sini. Saya nak ambil wuduk. Minta tolong orang lain tu ambilkan air, beri pada dia. Jadi maknanya jadi kita lah tuang sendiri, kita lah yang membasuh. Cumanya minta tolong orang lain tu apa dia? Tolong ambil air, datang kepada dia saja. Maka itu tidak mengapa dengan dia, maknanya tidak khilaful aula, tidak makruh. Itu sekadar minta tolong dia ambil air. Misal contohnya air itu ada simpan di dalam kendi atau dalam botol, maka kita nak ambil wuduk, kita suruh anak kita lah. Kita suruh anak kita ambilkan kendi, datang ke sini, nak ambil wuduk, dia anak kita pun ambil air, ambil kendi yang ada air, bagi kepada kita. Maka itu tak mengapa, tidak makruh, tidak khilaful aula. Tiada mengapa dengan dia. Apa maksud dengan kata tiada mengapa? Maknanya tiada khilaful aula, tiada makruh. Dan jangan dikata bahawasanya khilaful aula. Jangan kita kata, jangan kita hukum. Jangan dikata ini, jangan dihukum. Kata dengan mana hukum. Dan jangan dikata, yakni jangan dihukum bahawasanya menghadirkan air, bahawasanya menghadirkan air. Khilaful aula. Jangan kita hukum kata khilaful aula tu minta orang membawakan air kepada kita, ambilkan air kepada kita nak ambil wuduk, jangan kita hukum kata khilaful aula. Khilaful aula pun jangan kita hukum. Apakah lagi makruh? Jadi maknanya kita kena hukum katanya tak mengapa, maknanya tak makruh, tak khilaful aula. Sebab apa jangan kita katanya begitu, jangan kita hukumnya begitu? Kerana sabit daripada Nabi SAW pada beberapa tempat yang banyak. Pada beberapa tempat, pada beberapa masa yang banyak. Kerana sabit daripada Nabi, kerana sabit daripada Nabi SAW pada beberapa tempat yang banyak. Jadi maknanya minta tolong ambilkan air itu benda yang selalu dibuat oleh Nabi SAW. Ialah perkara yang selalu dibuat oleh Nabi, Nabi selalunya begitu. Apabila dia nak ambil wuduk, fada'a bima'in, maka menyeru Nabi dengan air. Apabila Nabi nak ambil wuduk, dia suruh sahabat dia pergi ambil air, bawa kepada dia. Jadi Nabi sendiri itu ada buat begitu. Maka kita maklumlah mustahil Nabi mengerjakan perkara yang makruh dan perkara yang khilaful aula. Apakah lagi kalau benda haram. Habis di situ. Jadi tiga perkara, apa dia?
minta tolong menghadirkan air, mendatangkan air, itu tak makruh, tidak khilaful aula. Minta tolong tuang, tapi kita basuh sendiri, cumanya kita minta tolong yang lain, tuang saja. Maka itu khilaful aula hukumnya. Tapi kalau minta tolong yang lain basuh, dia basuh muka kita, dia tuang di atas muka kita, dia gosok muka kita, dia meratakan air di atas kita, di atas muka kita, hanya kita nanti niat saja, maka itu makruh hukumnya. Kemudian dia katanya malaikat kerana uzur. Malaikat ini kembali kepada masalah minta tolong pada menuang, hukumnya khilaful aula, minta tolong pada basuh, itu hukumnya makruh. Malaikat kerana uzur, kerana ada keuzuran, tak boleh kita nak tuang air dengan sendiri, tak ada uzur, tak boleh kita nak basuh anggota wuduk kita dengan sendiri sebab ada uzur, ada sakit, katalah macam mana pun, ada keuzuran. Nak buat sendiri itu jadi kesusahan, artinya tak boleh nak buat. Maka tiada mengapa, maknanya tak makruh, tak khilaful aula. Maka tiada mengapa, maknanya tidak makruh, tidak khilaful aula dengan isti'anah. Apa makna isti'anah? Yakni minta tolong. Minta tolong, yakni minta tolong pada menuang dan pada membasuh. Minta tolong, yakni minta tolong pada menuang dan pada membasuh. Tambahnya begitu. Minta tolong, yakni pada menuang dan pada basuh. Dia katanya hukum dianya, malaikat kerana uzur, maka tiada mengapa, dengan isti'anah kita minta tolong tu tak mengapa, sekali-kali. Tiada mengapa, sekali-kali. Jadi mana tak makruh, tidak khilaful aula sama sekali. Dengan sebab kita ada uzur, nak buat sendiri tak boleh. Contohnya tak kuat nak pegang kendi, tak boleh. Kita tak kuat nak akad air, tuang kepada anggota kita sendiri, tak boleh. Artinya kita lemah kaki tangan, lembut kaki tangan, masalah nak basuh muka tak boleh. Itu kita suruh yang lain tu basuh, maka tidaklah hukumnya makruh dan khilaful aula. Itu tak mengapa. Tetapi terkadang wajib minta tolong. Terkadang wajib pula. Minta tolong tu wajib. Minta tolong pada menuang, minta tolong pada apa? Pada membasuh adalah hukum yang wajib. Wajib. Wajib tu dengan maknanya dengan sebab kita, contohnya kita ni tak boleh bergerak kaki tangan. Orang yang tak boleh bergerak kaki tangan tapi akal dia masih ada. Maka selama mana akal ada, wajib kan? Mulut boleh bercakap tapi kaki tangan tak boleh bergerak. Maka terkadang jadi wajib kita minta tolong. Dengan sebab kalau tidak, kita tak minta tolong siapa-siapa, maka tak boleh kita nak ambil wuduk, tak boleh kita, tidak sahlah salat kita. Maka untuk nak bagi dapat kita salat, maka tak dapat tidak, kita kena minta tolong. Sampai tahap wajib pun ada juga. Kalau kita biasanya orang tu tidur di atas katil dengan sebab dia tak boleh akad kaki tangan, maka di situ wajib minta tolong siapa-siapa. Minta tolong siapa-siapa apa dia? Menuang dan membasuh. Kemudian kalau nak minta tolong tu, minta tolong wajib. Sekiranya kalau tidak ada orang yang datang berkhidmat kepada dia, maka sekiranya berhajat kepada ada orang nak tolong, nak tuang, nak basuh anggota wuduk dia, tapi nak minta upah. Nak minta upah. Nak minta gaji lah. Sekali ambil wuduk, dia nak cas berapa, itu serahlah. Sekiranya dia katanya, dan jikalau dengan upah misil yang lebih daripada belanja dirinya. Dan jikalau dengan upah,
dengan upah gaji lah. Kalau kena gaji, siapa tahap kena gaji, contohnya tidak ada orang nak khidmat, nak tolong percuma pada kita tu, anak tidak ada masalah ni, kena upah orang datang mengambil basuh anggota wuduk pada kita, maka siapa tahap kena upah, wajib kena upah. Tapi syarat kena upah tu, wajib kena upah tu, ya ada syarat dia. Upah misil. Misil ni maksudnya, kita ambil maksudnya, misil ni maknanya perbuatan begini biasanya ghalib-ghalibnya berapa kita upah. Mana upah misil maknanya upah kita gaji, kita bagi upah kepada dianya dengan pengupah yang sepatutnya. Yang sepatutnya. Jadi kalau katanya ada orang yang nak ambil upah tu, nak ambil upah, ambil wuduk kepada kita ada, tapi dia nak mahal sangat, maka tak wajib lah. Mahal tu, mahal mana? Maknanya pada ghalibnya orang tak gaji lah mahal setara ni. Tapi naknya upahan tan itu, gaji tu, maknanya apa dia? Yang sepatutnya. Kalau mahal sedikit pun biasalah sepatutnya. Dengan sepatutnya, upah yang sepatutnya, sekiranya ada orang sanggup nak ambil upah, maka wajib kita kena upah. Jadi duit yang kita nak upah tu, gaji dia tu gaji yang sepatutnya, jangan begitu mahal sangat. Kalau begitu mahal tak wajib pula. Lagi pulanya dia kait yang lebih daripada belanja dirinya, duit yang dia nak upah orang basuh wuduk dia tu, ialah duit itu lebih pada belanja dirinya. Lebih pada belanjaan diri dia, dan yang wajib atasnya, dan wajib di atas dia pada harinya, hari ni dan malam selepas pada siang. Dan malamnya malam selepas pada siang. Jadi maknanya syarat nak upah tu, satunya pengupah tu jangan terlalu tinggi, patut padanlah. Jadi maknanya pengupah tu yang sepatutnya. Lagi pulanya duit yang kita nak guna buat gaji dia tu lebih daripada belanjaan diri kita, dan lebih daripada nafkah bagi mereka yang wajib di atas kita nafkah pada hari dan malam. Pada hari dan malam maknanya tak kira esok-esok tu, tak kira. Contohnya, maksudnya kita katanya hari dan malam. Contohnya hari ni kita perlu kepada berapa untuk nak belanja, makan, minum kepada diri kita untuk hari ni dan malam selepas pada hari ni. Malam selepas pada siang. Dan kepada anak isteri kita. Sekiranya kalau kita memiliki harta lebih daripada sekadar itu, maka boleh kita nak gunakan jadi upahan. Jadi contohnya kita katanya belanjaan untuk diri kita dan kepada anak isteri kita yang wajib kita nafkah. Kita katanya belanjaan tu untuk diri kita dan anak isteri kita untuk hari ni. Kalau hari ni tu hari Sabtu dan malam Sabtu. Kena pakai duitnya RM50. Kena pakai duit RM50. Lepas tu hari ni kita ada memiliki duitnya RM70. Masalah. Kita ada memiliki duitnya RM70. Jadi dah lebih daripada keperluan kitanya RM20. Dah lebih pada keperluan kitanya RM70, RM20. Maka RM20 tu boleh kita guna untuk buat upah orang yang ambil wuduk kepada kita. Jadi sekadar tu, jangan kita tak kira yang esok pula. Kata RM20 tu nak guna esok. Esok kira lain pula. Untuk hari ni sekiranya kita ada memiliki RM70 dan hajatan keperluan kita dan keluarga kita yang 50 lebih lagi 20, maka 20 tu boleh kita guna untuk buat upah, buat gaji orang ambil wuduk kepada kita. Lepas tu jangan kata RM20 tu yang lebih nak guna esok. Esok kita kira lain. Itu qada harian. Kiranya begitu.
dan sekalian barang tengok. Jadi tadi tu lebih daripada belanjaan diri, lebih daripada apa dia? Yang wajib atasnya wajib di atas dia nafkah. Benda hak dia kena belanja pada harinya jenis siang. Nah, harinya ni siang dan malam selepas pada siang. Dan sekalian lebih daripada sekalian barang yang tinggal baginya pada haji. Sekiranya kalau dia tu wajib di atas dia mengerjakan haji, kena kira juga. Belanjaan tu lebih daripada nak guna buat belanja pergi haji. Maka jika tiada dapat orang yang menolongkan dia, masalah orang yang ada uzur tak boleh bergerak kaki tangan, nak ambil wuduk sendiri tak boleh, nak kena minta tolong, wajib kena minta tolong yang lain walaupun dengan secara upah sekalipun. Tetapi kalau tidak ada orang yang nak tolong, upah pun tidak ada, maka jika tiada dapat orang yang menolongkan dia atau ada dan tiada yang hendak diberi upahnya. Artinya ada orang yang nak tolong, nak bantu dia tu ada, tapi dan tiada yang hendak beri upahnya. Jadi maknanya tidak ada benda yang nak gaji tu. Jadi ada orang nak minta tolong tapi dia kata tolong percuma, saya tak nak tolong tapi kena gaji saya. Sekali ambil wuduk saya nak RM5 masalah, tapi kita tidak ada duit nak gaji dia. Yang ada sikit-sikit tu nak buat beli makan lah, untuk nak jadi belanjaan harian kita, jadi tak lebih. Jadi tidak ada benda yang boleh nak buat gaji dia. Atau ada tetapi menuntut lebih daripada ujrah. Ujrah tu pengupah, misil. Atau duit kita ada banyak pula duit. Nak gaji orang boleh sangat, tapi orang nak minta yang nak ambil upah tu dia minta apa dia? Minta pengupah gaji dia tu lebih daripada sepatutnya. Sepatutnya kita katanya sekali ambil wuduk tu kalau RM5 tu boleh tanggung lagi lah. RM3, RM4, RM5 tu kita katanya boleh tanggung lagi, tapi dia nak sekali ambil wuduk tu dia nak RM20, RM30 masalah. Jadi melampau, jadi terlalu mahal. Maka hukumnya tidak ada orang nak terima upah. Tidak ada orang nak ambil upah. Sebab walaupun ada tapi dia nak mahal sangat, lebih pada harga upah yang sepatutnya. Kalau nak mahal gitu maknanya hukumnya apa dia? Tidak ada orang yang nak ambil upah. Maka kalau sekiranya kalau kitanya begitu, kita tak boleh bergerak kaki tangan, nak minta tolong percuma pun tak ada orang, nak upah pun tak ada orang juga, nak makan upah, nak ambil upah tidak ada. Artinya ada orang nak ambil upah tetapi kita nak gaji dia pula tak ada. Artinya ada orang nak ambil upah tapi nak ambil upah, pengupah tu terlalu mahal. Maka hendaklah maka apa yang kita kena buat? Hendaklah sembahyang. Dia kena sembahyang juga. Jadi sembahyang dengan tak ada wuduk. Dia kena sembahyang juga dengan tidak ada wuduk begitu sembahyang. Tapi sembahyang itu kemudian diulangkan dia. Kemudian apabila hilang keuzuran kita, kita ada boleh ambil wuduk, maka kena ulanglah sembahyang itu. Tapi tak wajib bersegera. Diwajib diulang, bahasa Arab katanya i'adah. Maka kalau orang tanya kenapa wajib kena sembahyang padahal kena ulang balik, kena buat balik. Maka tujuannya, maksudnya sekiranya kalau mati dengan keadaan begitu dah lepas daripada tuntutan wajib. Contohnya seorang tu dia tak boleh bergerak kaki tangan, nak ambil wuduk, tiada siapa yang boleh tolongkan dia, tidak ada. Apabila dia tunggu, contohnya tunggu anak balik. Tunggu tak balik, tengok waktu dah hampir nak habis, maka dia sembahyang. Dia sembahyang. Sembahyang. Sekiranya kalau dia sudah sembahyang, dia mati dalam keadaan begitu, maka dah lepas dia daripada haram, berdosa, tak solat. Tapi apabila hilang keuzuran dia, maka dia kena ulang balik. Kena buat balik. Tapi ulang tu tak mesti bersegera.
Begitulah. Jadi maknanya sekiranya kalau dia tak buat, tak ada wuduk, tiada ada siapa yang menolongkan dia, dia pun tak solat. Kalau mati dalam keadaan begitu, berdosa dah dia, berdosa tak solat. Itu tujuan. Kalau orang kata kenapa kena buat juga, padahal kena ulang balik, kena buat balik. Maka faedahnya begitulah. Kalau mati dengan keadaan begitu, walaupun kalau dia mati belum pada dapat nak diulangi, dah lepas daripada dosa tak solat. Itu faedah dia. Masalah tolong tu tak habis lagi. Kita akhir di situlah dulu. Tengok masa dah banyak. Kita akhir pada katanya, dan apabila minta tolong dengan orang yang menuangkan dia, maka sunat. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون